Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Minta maaf ya. Saya terlewat 1 minit lah. Kalau ikut program saya biasanya ke udara pada pukul 6.20-21. Hari ni lewat. Iyalah biasalah masalah teknikal. Saya tak tahu mikrofon ni masuk ke tidak. Okay. Saya harap clear lah suara ya. Baik, hari ni 2 Syawal. Kita masih meneruskan program kita Tazkirah 5 minit berdasarkan buku Beri 2 minit. Jadi yang sebenarnya buku Beri 2 minit ini diterbitkan memang dengan niatnya untuk digunakan oleh ayah, mak, cikgu-cikgu, pensyarah ataupun siapa sajalah yang nak bagi short tazkirah 2 minit, 2 minit, 2 minit, 2 minit. InsyaAllah jangan, kalau sebab apa dia punya prinsipnya kadang-kadang orang ni tak nak dengar lama-lama sangat. Dan kemudian kita panjangkan lagi kepada tazkirah 5 minit, memandangkan bila kita buat penerangan dia perlukan sedikit lagi masa. Baik, kita berada dalam 2 Syawal. Semalam 1 Syawal yang berbeza ya dengan Syawal-Syawal yang sebelumnya. Bagi saya lah terutamanya perkara yang paling asasnya solat hari raya kat rumah ni kat depan ni lah. Kemudian baca khutbah. Yang ketiga di Kondo Kemuncak ni nak menerima tetamu agak sukar sikit. Jadi kita dah plan yang saya menerima tetamu ada dua keluarga lah. Yang pertama rakan saya yang menulis buku cerita lah, dia ada di sisi Datuk Zaini datang, dan tapi datang kena buat kerja jugalah. So, lepas sudah makan-makan semua kata Datuk minta tolong sign buku. Ada 60 buku yang ditandatangani oleh Datuk Zaini. Jadi ada 60 orang yang akan menerima buku yang saya sign, yang Datuk Zaini sign yang lepas ni lah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, masya-Allah subhanallah, hari ni tajuk kita bab yang ke-31 ya, markah ujian. Dalam 2-3 hari yang lepas kita berbicara tentang ujian. Jadi seluruh kehidupan kita ini merupakan ujian. Jangan kata aku tak pernah diuji, iaitu bohong besar lah tu. Sebab seluruh kehidupan ini merupakan ujian. Sama ada ujian tu ujian menyeronokkan, maksudnya kita terima satu benda yang seronok, naik pangkat, naik gaji, dapat anak, itu seronok semua tu. Tapi ada ujian dia. Dan ada juga ujian musibah. Ujian musibah ni macam saya dulu dilanda banjir besar, rumah tenggelam sampai kat sini, nilai barang yang kerosakan dekat 200,000. Itu ujian kedukaan. Kemudian abah pergi meninggalkan kami, ayah pergi meninggalkan kami, wan pergi meninggalkan kami. Itu juga boleh dikatakan sebagai satu ujian, sebab seluruh kehidupan itu merupakan satu ujian. Tetapi sebelum kita mulakan tazkirah 5 minit tadi, untuk topik hari ni bab 31, biarlah saya cerita sikit macam biasa ya. Salah satu benda yang saya nak cerita ni, yang paling saya seronok adalah pengalaman kehidupan di Madinah, dan telah saya dokumenkan dalam buku Anekdot Madinah. Jadi kalau tuan-tuan tengok Anekdot Madinah ni bukan kisah umrah, bukan kisah haji. Ia kisah kehidupan yang boleh dijadikan ibrah dalam perjalanan kehidupan kita sehari-harian. Jadi kisahnya begini ya. Saya dapat tawaran kerja di Madinah ni dengan tambahan gaji lah. Itu biasalah. Arab Saudi dia lebih tinggi sikit gaji dia, tetapi dialah yang paling rendah di kalangan Middle East. Kalau gaji di Madinah ni dia agak rendah lah, tetapi pasal apa? Diorang ni percaya dan yakin bahawa orang nak pergi Madinah ni. Pasal apa? Madinah ada Masjid Nabawi. Dubai tak ada. Oman tak ada. Yang ada Masjid Nabawi, Madinah. Dia itu sebagai satu selling point dia. Jadi dia tak adalah tawarkan gaji setinggi di Dubai. Okay? Tak adalah tawar gaji setinggi di Oman. Oman pun okey lah, boleh tinggi juga. Sebab saya survey lah, tengok keadaan perbandingan dia. Tetapi saya memilih untuk pergi ke Madinah tanpa cuak lah, memang dapat tu, memang seronok nak pergi. Okey, jadi tuan-tuan, tambahan gaji tu tak adalah tinggi, tapi okey lah. Maksudnya kalau boleh saya ceritakan ya, masa di Madinah, memang saya tulis dalam buku Anekdot Madinah ni, tambahan gaji lebih kurang 5,000 je. Bukan je ya, alhamdulillah 5,000.
Tetapi yang 5,000 ni kami belanja macam mana ya? Extra 5,000 sebab kat sana tak belanja banyak sangat. Kerja kami yang pergi semayang, pergi kelas, pergi semayang, tak adalah jalan-jalan sangat. 2 minggu sekali pergi Mekah. Itu je belanja kami. Berbeza duduk di Malaysia, keluar saja tol, keluar saja. Macam-macam lah cerita kat sini kan. Tetapi dari segi nilai duit, walaupun begitu, pertama kali lah dalam hidup saya rasa ada saving yang okey. Duduk di Madinah tersebut. Jadi salah satu belanja yang kami belanja atas dasar tambahan 5,000 adalah meraihkan tetamu daripada Malaysia. Followers kami yang baca buku Travelog Haji datang ke rumah, dan Roza masak nasi Arab tiap-tiap malam dia masak, dan kami belanja lebih kurang 3,000 sebulan untuk meraihkan tetamu tadi. Itu benda yang kita buat. Bukan, minta maaf ya sekali lagi kalau saya bercerita ni, bukanlah saya nak menunjuk ya Allah dia nak tunjuk dia belanja orang 3,000 sebulan. Dah. Ini saya nak cerita ibrah dia. Kalau tak cerita tak boleh. Jadi setahun tuan-tuan, kalau 3,000 setahun sebulan, setahun 30,000. 2 bulan kami cuti balik ke Malaysia. Jadi 30,000 tu masa tu boleh beli kereta kancil. Kalau kita kedekut, kalau kita fakir, kalau kita kalau kita kikir, kita takkan buat macam tu. Tapi saya ni seronok meraihkan orang Malaysia. Seronok ni benda tu daripada dalam tau. Masya Allah, subhanallah. Dan kita nampak orang datang ke rumah kita tu happy sangat. Keseronokan orang menyebabkan kita seronok. Itu satu benda juga yang nikmat yang kita payah nak cerita. Baik, cukup setahun ya. Maknanya 30,000 habis. Satu hari saya nak pergi keluarkan duit daripada ATM. Arab Saudi ni, Madinah ni, ATM dia drive-thru macam McDonald, macam Kentucky ada kan drive-thru kan. Ini pun kita boleh drive-thru. Kita masuk, kita memandu di sebelah kiri, masuk dalam ATM tu, cocok, tak, keluar. Saya tengok baki dulu berapa duit. Saya tengok baki, ya Allah, banyak sungguh. Banyak tu relatif. Untuk saya banyaklah berbanding dengan biasa yang saya dapat tiap-tiap bulan. Saya tengok tu, ya Allah, banyaknya. Tuan-tuan, banyak sungguh lah untuk saya kan. Kalau kita tengok duit kita dalam ATM kita banyak, apa kita buat? Ini biasa saya ceramah ke, saya boleh berhadapan face to face. Saya boleh tanya, tuan-tuan buat apa tuan? Oh, dia kata, Prof, apa ni melancong. Ada orang juga kata, Prof, apa ni kita sedekah. Banyak juga, Prof pergi Mekah, Prof pergi Umrah. Ini yang diberitahu pada saya. Memang betul. Ini yang kita tanya, itulah yang dia akan jawab. Kalau you dapat duit macam tu, you buat macam mana? Saya lepas dia orang bagi jawapan, saya pun cerita lah. You tak takut ke duit ni duit tersalah ke? You tak takut ke ini duit hak orang? Betul, dalam ATM kita, dalam bank kita. Tapi tak ke kemungkinan universiti tersalah masuk duit? You tak ada ke terfikir macam tu? Kita nak buat kebaikan, nak buat amal kebaikan, sumber dia tu kena check dulu. Jangan buat serta-merta macam tu. Ini yang berlaku sekarang ni. Baca Facebook, tak habis lagi tulis, dah mula tulis komen, mengutuk. Baca dulu sampai habis. Dengar dulu ceramah sampai habis, baru dah faham kenapa dia bercerita macam tu. Bukan saya nak cerita yang gaji saya tinggi, tidak. Saya nak cerita peristiwa ini berlaku. Ini penting ya. Kita belajar. Sebab itu buku-buku saya menulis melalui kisah kehidupan. Benda ni benar-benar berlaku. Jadi apa tindakan saya? Saya tak nak lah. Saya kata saya tak jadi ambil duit tu. Pasal apa? Saya takut duit tu. Saya duduk di tanah haram. Saya duduk di tempat yang yang mengingatkan kita lebih. Biasa duduk situ kita duduk subhanallah. Bom, dapat duit banyak sikit, lupa subhanallah. Lupa Allah. Ya Allah. Jadi tuan, saya pergilah ke universiti, terus pergi universiti jumpa pegawai human resource tu. Tanya dia, tuan, boleh tanya tak apa dia? Ada naik gaji ke? Saya ni ada naik gaji tak tahu ni? Ada, dia kata. Saya naik tak? Tuan-tuan dan puan-puan, Masya Allah, dia pun tanya nama saya. Saya di Arab Saudi, nama saya Muhammad Kamal Ibrahim. Allahu Akbar. Jadi A jadi A. Masa di airport lah tu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dia pun tengok. Buka surup. Oh, Muhammad Kamal Ibrahim. Dia tak ada naik. Berapa naik? 95%. Tidak pernah berlaku dalam sejarah saya bekerja 24 tahun, 25 tahun, gaji naik 94%. Alhamdulillah.
Paling tinggi dekat Malaysia ni saya rasa 8-10% lah. Paling tinggi lah untuk pensyarah macam saya lah. Kalau orang tinggi-tinggi tu CEO ke apa ke, dia gila-gila naik kan kerja. Tapi yang saya ni saya rasa ya Allah, menetiskan air mata. Pasal apa? Barulah saya baca dalam saya tahulah apa yang Allah cerita. Ada tak di antara kamu yang nak melakukan bagi pinjaman kepada aku? Allah tanya kita. Pinjaman tu apa? Sedekah. Zakat wajib, sedekah tak wajib. Dan kemudian saya relate lah. Saya belanja 30,000 setahun, 3,000 sebulan untuk meraihkan tetamu. Cukup setahun Allah ganti balik. Naik 3 kali ganda, 4 kali ganda. Belanja 30,000, Allah bagi lebih 100,000. Tuan-tuan tak menangis ke kita? Masya Allah, sujud syukur. Jadi inilah ibrah dia. Jangan salah faham ya. Bukan nak cerita gaji mahal. Kat Madinah mahal lah gaji, balik Malaysia tak ada lah gaji macam gitu. Tuan-tuan dan perempuan. Tetapi apa yang saya pelajari? Yang saya pelajari sampai sekarang, ya Allah, jangan takutlah kita nak buat amal kebajikan. Jangan takutlah nak Masya Allah, nak buat kebaikan dan sebagainya. Allah dah cerita, dah janji dah dengan kita. Don't worry. Jangan risau yang itu. Itu yang kita nak belajar tu. Yang lalu saya tulis dalam buku Anekdot Madinah, peristiwa tersebut yang telah mengubah seluruh kehidupan saya lah, banyak dari segi benda-benda macam ni. Sebab itu satu bab saya tulis mewakafkan diri kepada masyarakat. Orang tak faham pasal apa saya kata, saya pergi berceramah, saya pergi apa, saya kata tak apa, inilah khidmat saya kepada masyarakat. Saya mewakafkan diri pada masyarakat. Allah bagi sikit ilmu, boleh menulis, boleh apa semua, dan saya pergi menyampaikan kepada masyarakat. Tak payah, masjid-masjid tak payah bayar kat saya. Dan Alhamdulillah, Tuhan bagi rezeki dengan cara yang berbeza. Okey dah. Mana belum habis lagi lah ya. Baru nak mula. Dia dah nak hulur dah itu. Roza kata dah lewat sangat ya. Baik. Tajuk hari ini bab apa ni? Bab 31, markah ujian. Bila kita ditimpa ujian, nama je ujian, nama kan ujian kan. Kalau dekat sekolah ujian apa dia? Kena ambil periksa tu. Dekat universiti kalau sebut ujian, kena ambil exam ke, kena ambil buat assignment ke, itu ujian lah tu. Bila ujian ada markah. Sama juga prinsip dia secara analoginya. Allah bagi ujian, seluruh kehidupan ini ujian, dan dia akan bagi markah. Markah ni pula berbeza-beza tuan-tuan. Tetapi ujian Allah ni dia fundamental dia sangat mudah. Apa dia? Mengikut surah Az-Zariyat ayat 56. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk menyembah dan beramal ibadat. Itu je. Tidak aku jadikan manusia ini, jin dan manusia ini untuk menyembah dan beramal ibadat. Begini ya, maksudnya gini. Apa saja yang tuan-tuan buat, puan-puan buat, sama ada kita makin dekat ke makin jauh dengan Allah. Itu ujian dia. Jadi ujian ni tak payah pemeriksa. Kita sendiri insya-Allah boleh jawab. Tanya diri kita, aku buat ni okey ke tidak di sisi Allah? Dan dia ada panduan dia, arahan dia. Arahan dia kata engkau buat apa yang aku suruh, engkau tinggal apa yang aku larang. Tak kemudah tu. Tetapi kita kontradik macam kes saya tadi lah. Tengok dapat duit. Belasah duit tu. Tak ada sedikit pun kita tanya, duit ni duit aku ke, duit orang ke? Adakah ini yang sebenarnya mendapat keredaan Allah SWT? Kita terus kata pergi belanja, terus pergi shopping, terus bayar zakat, terus buat sedekah. Buat baik, tetapi asas dia tak betul. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya tulis dalam buku ni contoh-contoh lah. Markah ujian ni kadang-kadang Allah bagi 10 kali ganda. Kalau periksa biasanya 100 maksimum lah. Kita akan kira lah, dapat 100 tu kira bijak pandai sungguh lah. Tapi biasa kita dapat 90, 80, 70, 60, 50. Bawah 50 fail biasanya. Biasa macam tu. Tapi ada orang dapat 48, periksa, pensyarah tu baik hati, upgrade 50. Ada. Itu kita panggil syafaat. Dalam konteks ini, dalam konteks Allah, sebab dia maha pengasih, maha penyayang, markah yang dia bagi dahsyat tau. Contoh, yang paling minimum lah, kalau kita buat satu kebaikan, Allah bagi berapa? 10 kali ganda, minimum. Buat baik dia 10 kali ganda. Dan ada yang Allah bagi, berapa ya? 100,000 kali ada. Apa dia? Solat di Masjidil Haram. Ada yang Allah bagi 10,000, berapa? 500. Masjidil Aqsa. Ada yang Allah bagi 1,000. Di mana? Masjid Nabawi. Ada yang Allah bagi paling kurang 83 tahun. 83.33 tahun. Apa dia?
Lailatul Qadar. Dahsyat tak? Ini dari segi Allah Akbar. Tapi Allah ni, Allah SWT ni, dia kalau kita buat yang tak ikut dia tu kan, yang fail, dia jenis bangsa fail tu. Kalau kita benda yang wajib kau tak buat, berdosa itu kira fail lah tu, berdosa. Dan Masya Allah, Subhanallah, kalau satu je dia kira macam tu. Jadi konsep apa ni, markah ujian ni, ujian yang saya sebut ni, tuan-tuan dan puan-puan, dia menggambarkan bahawa Allah ni Maha Pengasih, Allah ni Maha Penyayang. Dan Allah kata, contoh dalam buat amal kebajikan ya, engkau tak akan mencapai tahap yang tertinggi dalam buat amal kebajikan. Sebab tu dia kata dia ada ranking tahap tertinggi. Tahap tertinggi apa dia? Dia kata sehinggalah engkau mendermakan sebahagian daripada benda yang kau sayang. Ramai orang dia derma barang dia yang dah tak pakai. Barang yang dah lusuh, dah apa semua, dia derma lah. Dia nak beli yang baru untuk dia. Cuba tukar sikit. Kalau kita mampu kalau kita mampu, beli yang baru untuk budak-budak ni, untuk anak yatim dan sebagainya. Okey. Jadi kita yang sebenarnya tukar dia punya falsafah sikit. Tetapi bukanlah tak boleh. Yang mana tak pakai tu nak bagi-bagilah. Tapi darjat dia tu turun sikit lah. Tapi tak apalah. Baik tuan-tuan, saya berhenti kat situ. Panjang pula. Hari ini satu Syawal yang kedua. Dan kita telah melalui Ramadan kita dah sebulan. Saya nak mengajak tuan-tuan dan puan-puan, marilah bersama-sama kita buat beberapa amal kebajikan sunat. Amal kebajikan sunat ni benda yang kita pelajari daripada bulan Ramadan. Jom macam contoh hari ini ni, tapi tak sempat dah sebab kita dah lepas subuh. Apa dia? Marilah kita mulakan ibadat apa ni, Allah Akbar, amalan puasa sunat. Amalan puasa sunat yang paling dicintai oleh Allah SWT adalah amalan puasa Nabi Daud. Hari ni kalau kita start puasa hari ni, okey, hari Isnin ni, puasa kita mula amalan Nabi Daud. Hari ni kita puasa amalan Nabi Daud. Puasa hari Isnin, puasa bulan Syawal. Puasa ganti saya tak tahu, tanya orang pakar lah. Ini benda sunat ya, benda sunat ya. 3 perkara kita buat serentak hari ni. Kalau kita buat amalan Nabi Daud, besok kita tak puasa lah, lusa kita puasa. Tapi kalau nak puasa besok pun boleh, puasa bulan Syawal. Dulu kalau saya mengajak orang macam ini, orang kata payah bro bulan Syawal, payah bro. Pasal apa? Orang makan. Hari ni COVID-19 orang tak makan kita sama-sama kita duduk dalam rumah ni. Nak bagi alasan apa lagi? Tapi benda ni sunat je. Tak buat tak apa. Tapi nak buat bagus ya. InsyaAllah tuan-tuan. Okey, hari ni ada 2 hadiah. Balik asal dah ni. 2 hadiah untuk beri 2 minit ya. Azlin Fadil dan Afikah Ruslan. Nanti kontak saya 019-315-4444. Minta maaf lewat sikit hari ni. Masalah teknikal di peringkat awal tadi. InsyaAllah kita jumpa lagi besok. Minta maaf kalau ada salah dan silap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.